Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Norianti binti Abdul Malik, nombor matrik 282831 bersama ahli kumpulan saya iaitu Siti Syazwani binti Sobihi, nombor matrik 282870. Kumpulan kami telah memilih syarikat di bawah bursa Malaysia iaitu Malaysia Airlines. Pengenalan Malaysia Airlines. Malaysia Airlines System iaitu MAS lebih dikenali sebagai Malaysia Airlines merupakan satu syarikat penerbangan kebangsaan Malaysia yang memberikan perkhidmatan lebih daripada 50 destinasi dan mengendalikan lebih daripada 300 penerbangan sehari di dalam pasaran global maupun domestik. Malaysia Airlines ditubuhkan pada 1 Mei 1947 untuk mencerminkan kepelbagaian negara Malaysia yang luar biasa, mempamerkan kekayaan tradisi, budaya, masakan dan layanan mesra dalam penerbangan. Malaysia Airlines merupakan ahli kumpulan penerbangan Malaysia MAG dan berlokasi di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Ia beroperasi dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur dan dari lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu atau lapangan terbang antarabangsa Kuching ke destinasi seluruh benua Asia, Oceania dan Eropah. Selain itu, Malaysia Airlines mempunyai dua syarikat penerbangan subsidiari iaitu Firefly dan MASwings. Penerbangan Firefly mengendalikan penerbangan berjadual dari dua pangkalannya di lapangan terbang antarabangsa Bayan Lepas dan lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah. Syarikat penerbangan ini bertujuan untuk mendekatkan masyarakat dengan mengatasi kekangan geografi melalui rangkaian penerbangan dari titik ke titik, menghubungkan dunia dengan masyarakatnya. Syarikat penerbangan MASwings memberi tumpuan kepada penerbangan antara Borneo. Malaysia Airlines mempunyai armada kapal terbang yang dikendalikan oleh syarikat penerbangan MAS Cargo yang menguruskan penerbangan kargo dan kapasiti penahan kargo pesawat untuk semua penerbangan penumpang Malaysia Airlines. Produk dan servis syarikat. Malaysia Airlines masih mengekalkan identiti sendiri walaupun menceburi servis di luar negara. Malaysia Airlines menampilkan pakaian batik sebagai pakaian rasmi mereka di samping mempromosikan pakaian batik kepada dunia. Pakaian rasmi Malaysia Airlines iaitu sarung kebaya telah diperkenalkan pada 1 Mac 1986 dan direka khas oleh Fakulti Fashion Institute Teknologi Mara yang kini dikenali sebagai Universiti Teknologi Mara. Corak batik yang digunakan menggambarkan motif kelurai ataupun anyaman buluh. Corak ini menjadi latar belakang dan bersatu dengan warna asas seragam tersebut. Kemudian beberapa corak flora asli Malaysia seperti cempaka, jasmin dan daun-daun bunga raya disulam pada motif kelerai tersebut. Motif geometri Sarawak digunakan pada kelem-kelem baju, hujung lengan dan kain sarung. Pada 1 Januari 1993, warna batik ini dicantikkan dengan dipadankan bersama warna seragam baru para pramugara. Produk Malaysia Airlines menawarkan muatan bagasi yang lebih, khidmat penukaran tiket bila-bila masa tanpa charge dan skim Enrich yang memberi mata dan ganjaran untuk menebus tiket percuma. Selain itu, Malaysia Airlines merupakan satu jenama yang popular dan kualiti perkhidmatan yang ditawarkan diiktiraf di seluruh negara, di seluruh dunia. Malaysia Airlines merupakan satu-satunya syarikat penerbangan yang telah dianugerahkan sebagai kru kabin terbaik dunia daripada Skytrax sebanyak 4 kali berturut-turut, iaitu dari 2001 hingga 2004. Malaysia Airlines juga diiktiraf sebagai syarikat penerbangan 5 bintang sebanyak 5 kali, iaitu pada 2005 sebagai syarikat penerbangan 5 bintang sebanyak 5 kali, iaitu pada 2005, 2006, 2007, 2009 dan 2012. Di samping anugerah kelas ekonomi terbaik dunia pada tahun 2010 dan syarikat penerbangan peneraju Malaysia Asia pada tahun 2010 dan 2011.
Selain itu, Malaysia Airlines menawarkan sajian dalam pesawat yang terdiri daripada sate Malaysia, nasi lemak, rendang dan kacang masin yang telah mampu menambat hati ramai pelanggan Malaysia Airlines. Layanan kru kabin yang diberikan amat mesra dan memuaskan hati pelanggan. Namun, kebelakangan ini, produk Malaysia Airlines telah susut sejak insiden MH370 yang telah hilang dari radar pada 8 Mac 2014 dan MH17 yang telah ditembak oleh pengganas di Ukraine pada 17 Julai 2014. Pesaing-pesaing utama syarikat. Malaysia Airlines adalah pesawat kelihatan mewah dan eksklusif setaraf antarabangsa. Manakala AirAsia pesawat lebih baharu dan cantik. Malaysia Airlines telah menyediakan terowong untuk terus masuk ke kabin. Manakala AirAsia sekiranya ingin naik ke pesawat, pelanggan perlu menggunakan tangga. Muatan bagasi percuma. Sekiranya pelanggan membawa muatan lebih daripada yang ditetapkan, pelanggan perlu bayar. Manakala Malaysia AirAsia, muatan bagasi perlu dibayar. Material tempat duduk merupakan fabrik. Manakala AirAsia, tempat duduk dibaluti oleh kulit. Malaysia Airlines menyediakan makanan dan minuman secara percuma. Manakala AirAsia sekiranya ingin menikmati hidangan di dalam kabin, pelanggan perlu membayar bagi hidangan yang diinginkan. Kru yang bertugas adalah lebih berpengalaman. Manakala kru yang bertugas di AirAsia di dalam kabin AirAsia lebih muda. Itu adalah salah satu beberapa contoh perbezaan Malaysia Airlines dan AirAsia. Okey, kekuatan Malaysia Airlines. Malaysia Airlines mempunyai imej jenama yang kukuh dalam pasaran domestik dan juga pasaran antarabangsa. Selain daripada itu, Malaysia Airlines telah disenaraikan sebagai syarikat penerbangan bertaraf 5 bintang oleh penerbangan oleh Sky T-Rex. Selain daripada itu juga, Malaysia Airlines mempunyai strategi penjenamaan mereka yang tersendiri yang melibatkan pramugari untuk mempromosikan syarikat penerbangan. Okey, kita boleh tengok daripada segi pramugari sendiri. Pramugari memakai sarung kebaya tradisional Malaysia untuk mengetengahkan identiti Malaysia dalam perkhidmatan mereka. Okey, Malaysia Airlines juga mempunyai kelemahan yang tersendirilah. Selain daripada itu, kita boleh tengok syarikat penerbangan ni sangat sukar untuk mendapatkan pelanggan daripada syarikat penerbangan tambang rendah. Malaysia Airlines juga terus berjuang melawan imej jenama negatif dan kehilangan reputasi sejak insiden kehilangan dua pesawat yang kita sedia maklum, iaitu MH370 dan MH17. Kelemahan terbesar Malaysia Airlines ialah perniagaannya tidak dapat menguruskan kosnya. Syarikat ini menghadapi banyak cabaran dalam menyelaraskan anggaran dan mengurus perolehan secara efektif. Okey, kalau kata kita tengok daripada segi ancaman pula, Malaysia Airlines menghadapi banyak persaingan sengit daripada jenama-jenama terkenal seperti Singapore Airlines, China Southern Airlines, China Eastern Airlines, Air China, Emirates Airlines, Qatar Airways dan Etihad Airways. Dan apabila terjadi insiden MH370 dan MH17, kita sedia maklum pengguna tidak banyak menggunakan Malaysia Airlines. Malaysia Airlines juga berhasrat untuk menyediakan perkhidmatan perjalanan dan pengangkutan udara yang berada di antara yang terbaik daripada segi keselamatan, keselesaan dan ketepatan masa. Namun begitu, sejak kebelakangan ini, isu menutup dan menjual Malaysia Airlines Berhad menjadi antara perkara yang sering diperkatakan. Hal ini demikian kerana pada tahun 2014, Khazanah Nasional Berhad telah menjadikan Malaysia Airlines sebagai sebuah syarikat persendirian akan menyertai syarikat penerbangan global yang menerima bantuan atau talian hayat daripada pemegang saham masing-masing. Sehubungan dengan itu, Malaysia Airlines telah bergelut untuk menjana semula keuntungan. Selepas dunia kita ini dikecam ancaman pandemik COVID-19, kebimbangan kembali memuncak kerana sektor penerbangan merupakan antara sektor yang paling terkesan susulan daripada pandemik tersebut. Oleh yang demikian,
Malaysia Airlines telah membatalkan penerbangan, menangguhkan perbelanjaan tidak kritikal dan mengurangkan kos semenjak berlakunya krisis ini. Rentetan daripada itu, Malaysia Airlines telah pun membuat penstrukturan semula operasi dalam tempoh beberapa bulan yang akan datang. Ianya dilaksanakan bagi memastikan kesesuaian dan kelangsungan kumpulan yang terkesan oleh pandemik COVID-19. Okey, antara strategi yang boleh dilakukan ketika menghadapi sebarang krisis adalah kita perlu merangka plan tindakan komunikasi krisis. Tidak dinafikan bahawa setiap syarikat pasti akan menghadapi beberapa krisis sepanjang tempoh perniagaannya. Oleh hal yang demikian, Malaysia Airlines digalakkan untuk merancang dan merangka plan tindakan komunikasi krisis bagi mengatasi krisis dan masalah yang muncul. Krisis yang berlaku secara tiba-tiba akan memberi kesan yang begitu mendalam di dalam syarikat yang tersendiri. Pengurangan krisis adalah proses yang dirancang oleh kumpulan pengurusan krisis bagi sesebuah syarikat untuk mencegah atau mengurangkan kerosakan yang timbul oleh krisis pada organisasi. Selain daripada itu, kita boleh tengok daripada segi strategi penghubungan awam. Penghubungan awam ini merujuk kepada aktiviti komunikasi yang digunakan di Amerika Syarikat untuk meluaskan pengaruh serta kekuasaan kepada negara lain. Kesimpulannya, syarikat penerbangan komersial dilanda masalah kewangan atau mengalami kerugian dalam operasi bukanlah sesuatu perkara yang baru. Kalau dilihat daripada segi syarikat penerbangan yang sudah tidak beroperasi, jumlahnya bukan sedikit tetapi telah pun mencapai peratusan yang tinggi. Jadi, masalah kewangan yang melanda Malaysia Airlines yang hangat dikatakan pada masa kini bukanlah sesuatu yang baru kerana ianya turut berlaku kepada syarikat penerbangan yang lain. Kita seharusnya berbangga kerana Malaysia Airlines mampu bertahan sehingga ke hari ini walaupun kebanyakan syarikat penerbangan telah gulung tikar.